Jika seseorang itu beragama, ada perkara yang dia ambil berat, malah penyakit ini berlaku di kawasan yang menjadi perhatian orang ramai. Jika anda bertanya apakah salah satu tingkah laku manusia yang paling mulia, ia adalah mengetahui apa yang mereka boleh kawal dan apa yang mereka tidak boleh kawal. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, minggu ini kita akan bercakap tentang agama dan kesihatan mental. Tetamu kami ialah Profesor Dr. Ali Aitan. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Hello, apa kabar? Terima kasih. Apa kabar? Saya sangat baik. Terima kasih banyak-banyak. Tuan, saya ingin mulakan segera dengan soalan pertama saya. Ia adalah soalan yang banyak dibincangkan, tertanya-tanya dan ditanya. Adakah orang Islam tertekan? Sudah tentu jika kita perlu memberikan jawapan ringkas kepada subjek ini, soalan ini sudah tentu ya. Tetapi mengapa soalan seperti itu ditanya? Mengapa jangkaan sedemikian timbul? Kita perlu melihat sedikit di belakang ini. Jadi terdapat penerimaan umum. Dengan kata lain, orang yang beriman menjalani kehidupan yang bermakna. Itulah sebabnya terdapat jangkaan umum bahawa dunia emosinya tidak akan runtuh dan dia tidak akan jatuh ke dalam kemurungan. Tetapi sudah tentu ini tidak semestinya bermakna agama atau religiosity melindungi orang daripada kemurungan, kerana kemurungan mempunyai banyak punca. Dengan kata lain, ia mempunyai banyak masalah yang boleh dikaitkan dengan aspek biologi, psikologi, sosial dan kerohanian. Perkara yang kita alami dalam kehidupan seharian seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan objek cinta, bencana alam, kehilangan kawan atau korona yang kita alami 3-4 tahun lalu. Kerana sebagai contoh, apabila aktiviti fizikal orang berkurangan, kecenderungan kemurungan mereka meningkat. Kerana jika anda terperangkap di rumah, anda secara semula jadi akan menjadi tertekan. Tetapi sudah tentu adalah perlu untuk membezakan antara kemurungan klinikal dan kemurungan. Mendapatkan diagnosis klinikal kemurungan adalah satu perkara dan sama ada seseorang itu tertekan sepanjang hari atau pada peringkat berbeza dalam kehidupan mereka adalah perkara yang sedikit berbeza. Ya, secara amnya kita boleh mengatakan bahawa kita tertekan apabila kita mengalami kemurungan kecil atau kesusahan kecil, tetapi sudah tentu perbezaan antara ini dalam psikologi adalah berbeza. Pasti. Itulah sebabnya pertama sekali adalah perlu untuk menentukan kemurungan dengan jelas. Kerana seperti yang anda nyatakan, kemurungan adalah konsep yang sangat luas. Dalam erti kata lain, ia juga digunakan untuk menggambarkan perubahan mood yang kecil. Tetapi dalam erti kata klinikal, ia adalah penyakit yang boleh menyebabkan seseorang itu membunuh diri. InsyaAllah, ia juga adalah penyakit jiwa, kemurungan. Jadi, adalah perlu untuk menilai ini dalam spektrum yang sangat luas. Dalam istilah klinikal, yang dimaksudkan dengan kemurungan ialah kekosongan dalam dunia makna, perasaan tidak berharga, perasaan tidak bernilai, kurang keseronokan dalam apa-apa dalam hidupnya atau aktiviti yang dia nikmati sebelum ini yang menyebabkan kesusahan peribadi. Kepada orang itu, menyebabkan orang itu melanggar norma sosial dan terutamanya berlarutan selama lebih daripada 2 minggu, mengakibatkan pandangan dunia dan mood yang benar-benar pesimis. Penyakit yang menggambarkan bagaimana terdapat sisi biologi untuk ini. Jadi seperti yang anda tahu, neuron dalam otak adalah sel yang sebenarnya menguruskan dunia pemikiran kita dan pemahaman dan tafsiran kehidupan kita. Sel otak terdiri daripada neuron dan neuron ini mempunyai neurotransmitter yang membekalkan elektrik kimia antara satu sama lain, iaitu arus elektrik, dan neurotransmitter ini iaitu neurotransmitter yang menyediakan sambungan antara dua sel terdapat dalam hormon tertentu di dalam otak. Hormon seperti dopamin, serotonin, neuropinefrin dan gangguannya, ketidakseimbangan, lebihan atau kekurangannya dijelaskan oleh pakar sebagai punca utama penyakit seperti kemurungan, kebimbangan, OCD, gangguan obsesif kompulsif atau penyakit lain. Oleh itu, pertama sekali adalah perlu untuk mengetahui bahawa kemurungan mempunyai sisi biologi. Kita tidak boleh mengabaikan ini. Sudah tentu ini tidak mencukupi. Sebaliknya, mesti ada faktor pendorong yang dipanggil pencetus psikososial. Dalam erti kata lain, mungkin terdapat kecenderungan biologi atau genetik untuk kemurungan, tetapi jika kehidupan manusia kadang-kadang berjalan seperti ini, mungkin tidak ada sebab untuk menjadi tertekan.
Tetapi beberapa situasi yang tidak dijangka dan tidak diingini mungkin berlaku. Kehidupan tidak selalunya mengalir seperti yang kita inginkan, dan ini saya tidak tahu, masalah di tempat kerja, masalah keluarga dengan rakan-rakan kita, pasangan di tempat kerja, atau masalah sosial di tempat kerja yang mempengaruhi masyarakat secara umum atau segmen tertentu. Banyak perkara seperti mengalami trauma dan trauma boleh dipanggil pencetus psikososial dan boleh membawa individu itu kepada kemurungan. Jadi, sebagai contoh, kehilangan orang yang disayangi adalah punca kemurungan yang sangat penting. Ini boleh berlaku. Selain itu, sudah tentu terdapat juga sisi rohani dalam isu ini. Dalam erti kata lain, kecenderungan kemurungan orang yang mempunyai perspektif yang lebih holistik tentang kehidupan dan yang telah menyebarkan makna sepanjang hidup mungkin sedikit kurang atau lebih sementara. Sebab itu bila sebut kemurungan, kita meliputi kawasan yang sangat luas dan bahagian biologi adalah perkara yang sangat berkesan. Dan atas sebab ini ubat psikiatri digunakan dalam rawatan kemurungan, psikoterapi digunakan dan kaedah tambahan dan rawatan seperti terapi pekerjaan atau pengukuhan kerohanian juga digunakan dan ini perlu dinilai secara keseluruhan. Berbalik kepada soalan anda, adakah orang Islam tertekan? Jadi apa yang anda faham apabila anda melihat penjelasan ini? Sudah tentu dia boleh. Jadi orang Islam pun ada biologi, ia mungkin rosak dan mengalami masalah kesihatan. Bapa orang Islam juga boleh meninggal dunia. Hubungan seorang Muslim dengan rakan-rakannya juga boleh merosot dan terjejas oleh ini. Jika kita memahaminya dengan cara ini, orang yang berilmu agama boleh menangani isu-isu ini dengan lebih mudah. Jika kita tafsirkan sebagai dia mendapat sokongan daripada agamanya dan mendapat sokongan daripada kehidupan agama dan rohaninya, ini boleh diterima. Tetapi anda tahu, seorang lelaki Muslim tidak menyamaratakan perkara ini dan menjadi tertekan. Jika seseorang itu tertekan dan kita merasakan terdapat masalah dalam iman dan kehidupan beragama, dan jika kita mengubahnya menjadi stigma, ini sudah tentu bukan pendekatan yang sangat sihat. Ya, ia akan menjadi rupa yang sangat bermasalah. Jadi bagaimanakah agama boleh menyokong dan membantu seseorang yang mengalami masalah kesihatan mental? Sudah tentu agama mempunyai dua perkara asas. Sistem keagamaan dan kerohanian mempunyai dua pendekatan asas dan memberi dua sumbangan utama kepada kesihatan mental. Salah satunya ialah aditif pencegahan yang merupakan isu yang sangat penting. Ia memberi perspektif yang mengubah perspektif kehidupan dan memberi makna kepada kehidupan. Ya, seperti perisai berjaga-jaga? Ia pasti seperti perisai berjaga-jaga. Apa yang kita panggil kesihatan kebersihan dalam tradisi kita ialah perkara melindungi kesihatan yang merupakan perkara penting. Kerana apabila kesihatan merosot, ia adalah satu proses yang tidak mudah untuk dirawat dan dipulihkan. Juga menyokong proses daya tindak. Jadi seperti yang saya katakan, oleh kerana penyakit mempunyai banyak punca biologi, psikologi dan sosial, tidak kira betapa berhati-hati seseorang, dia kadang-kadang boleh mendapat beberapa penyakit. Sebab bila sebut kemurungan, kita bercakap tentang penyakit yang dikaitkan dengan banyak perkara, iaitu radang dalam badan. Jadi terdapat banyak faktor. Dari struktur biologi otak kepada apa yang kita makan dan minum, kekurangan vitamin, tahap aktiviti kita, semua yang kita alami dalam kehidupan seharian mempunyai kesan ke atas ini. Dan bagaimanakah seseorang itu menghadapi semasa ini berlaku? Di sini juga agama dan kerohanian boleh menyumbang. Jadi jika anda bertanya bagaimana ia melakukan ini, 5 fungsi asas agama ini disebutkan. Salah satu daripada ini, terutamanya apabila berhadapan dengan kesihatan mental atau sebarang masalah lain, ialah fungsi sagu hati. Sebagai manusia, kadang-kadang kita cuba mengawal segala-galanya, kita mahu segala-galanya berada di bawah kawalan kita, tetapi ada juga perkara yang kita tidak boleh kawal. Sistem keagamaan dan kerohanian boleh memberikan rasa kawalan sementara dan ketenangan dalam proses ini. Jadi bayangkan seseorang kehilangan saudara. Tiada apa-apa untuk menghiburkan orang di sini selain daripada kepercayaan agama. Dalam erti kata lain, pemahaman seperti perasaan bahawa dia telah meninggal dunia dan pergi ke syurga dan bahawa saya akan bertemu dengannya di syurga, atau bahawa doa saya akan sampai kepadanya, bahawa dia akan mendapat pahala daripada amalan baik yang saya lakukan di belakangnya, atau bahawa kebahagiaan saya atau menjadi orang yang baik akan meneruskan amal perbuatannya, sebenarnya memberikan terapi yang indah. Ia menyediakan penawar dan orang yang kehilangan orang tersayang pasti mengalami ini dan ia berfungsi sebagai fungsi penghiburan. Sebagai contoh,
agama juga mempunyai fungsi memberi makna kerana agama adalah mekanisme makna yang sangat kuat. Dalam erti kata lain, ia menjawab soalan kewujudan manusia yang paling asas seperti mengapa kita berada di sini, ke mana kita akan pergi dan bagaimana kita selepas kita mati, dan ia memberikan corak makna. Itulah sebabnya rahsia dia mempunyai fungsi makna. Ia memberikan rasa kawalan kerana jika anda bertanya apakah salah satu kelakuan manusia yang paling mulia, ia adalah mengetahui apa yang dia boleh kawal dan apa yang dia tidak boleh kawal, dan dia berusaha hingga ke tahap yang dia boleh kawal tetapi meninggalkan tempat yang dia tidak boleh kawal kepada kuasa di luar dirinya. Bagi mereka yang percaya, kuasa transenden ini adalah kuasa transenden. Seperti yang anda ketahui, kami menjelaskan perkara ini dengan kepercayaan kepada Islam. Sebagai seorang yang berhemah, perlu memahami perbezaan antara kedua-duanya. Sudah tentu kerana ia adalah satu kebajikan. Kadang-kadang orang boleh menahan diri dari apa yang mereka boleh lakukan. Sebenarnya mereka boleh campur tangan tetapi mereka tidak. Kadang-kadang mereka menganggap perkara yang mereka tidak boleh kawal atau ganggu sebagai perkara yang mereka boleh kawal, dan itulah sebabnya mereka meletakkan terlalu banyak tekanan kepada diri mereka sendiri, dan sudah tentu ini meletihkan orang ramai. Itulah sebabnya ia adalah keseimbangan dan kepercayaan itu boleh memberikannya. Tapi kalau korang perasan, cara dia guna pun tak berfaedah untuk kita menentukan sama ada ia akan memudaratkan atau tidak. Jadi kepribadian orang itu juga adalah perkara yang sangat penting. Dalam erti kata lain, sesetengah orang mungkin menilai fenomena agama dan rohani dengan cara yang sangat salah dan terlalu keras terhadap diri mereka sendiri. Satu lagi perkara ialah memperbaiki diri. Terutama apabila anda melihat budaya tasawuf, orang dapat melihat apa yang mereka alami sebagai sebahagian daripada kematangan rohani dan kematangan kepribadian mereka. Dalam erti kata lain, kita menjalani kehidupan dan kehidupan ini berterusan seperti perjalanan yang panjang dengan jatuh bangun, dan kita melihat kehidupan ini sebagai ujian dan kita mengalami proses kematangan hasil daripada apa yang kita lakukan di dunia ujian ini. Ia seperti mencapai kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan. Dia bercakap tentang evolusi. Jadi sudah tentu ini bukan proses yang mudah dan ia adalah proses sepanjang hayat. Malah agama dan kerohanian memberikan ini kepada orang itu. Ia memberikan perspektif ini. Ada sesuatu yang pengalaman ini ingin beritahu saya. Ada sesuatu yang dia ingin beritahu saya dan saya melihatnya apabila saya menerima message ini. Ini boleh memberi saya perspektif bahawa saya boleh membawa sesuatu ke dalam hidup saya dan menjadi orang yang lebih baik daripada semalam dengan menghapuskan kekurangan dalam hidup saya, dan ini sudah tentu menghalang orang daripada berantakan dan membolehkan mereka runtuh dan pulih. Ia juga mempunyai sumbangan sedemikian. Itulah sebabnya 5 fungsi asas disebut. Kita boleh katakan ini dari segi agama dan kesihatan mental. Nah, Tuan, terdapat banyak definisi gangguan psikologi yang bertopengkan agama seperti mata jahat, kerasukan dan lain-lain dengan cuba melabelkannya sebagai agama. Terdapat sihir yang kita gunakan dalam budaya kita juga. Bagaimanakah agama sebenarnya melihat ini? Apakah perspektif anda tentang ini? Jadi sudah tentu terdapat perbezaan antara psikologi dan budaya agama. Tetapi sudah tentu perlu mencampurkannya. Dalam psikologi agama kami cuba melakukan perkara ini juga. Sudah tentu terdapat prinsip umum. Dengan kata lain, gangguan psikologi adalah perkara dan perkara universal yang berlaku dalam setiap masyarakat dan dalam peratusan tertentu dalam hampir setiap masyarakat. Tetapi cara ia muncul berbeza dalam setiap masyarakat. Jadi katakan, dalam masyarakat kita misalnya, seseorang yang mempunyai pelbagai khayalan dan khayalan boleh mengaku dirinya sebagai Mahdi. Sebagai contoh, terdapat Mahdi, orang yang mengaku sebagai Nabi di klinik psikiatri dan mereka sedang menerima rawatan. Dalam budaya lain, dalam budaya India, ini muncul dengan nama yang berbeza. Ia mungkin muncul di bawah nama yang berbeza dalam budaya Kristian atau budaya Yahudi. Oleh itu, cara gangguan psikologi itu muncul dalam persekitaran budaya dan agama. Ia juga perlu untuk merawatnya dengan berhati-hati. Jadi sebagai contoh, secara amnya terdapat sekitar 3% kes OCD dalam setiap masyarakat. Apakah yang kami maksudkan dengan OCD? Ia adalah penyakit pemikiran dan tingkah laku orang yang obsesif dan obsesif. Kami memanggilnya khayalan. Dalam masyarakat, khayalan biasanya dipanggil khayalan, tetapi khayalan merujuk kepada sesuatu yang lebih mudah digunakan. Terdapat satu konsep yang dipanggil skrupulisti dalam kesusasteraan barat.
Versilse adalah konsep yang agak dekat dengannya, tetapi di sini adalah pemikiran obsesif, iaitu saya pergi dan mencuci tangan saya dengan tangan yang kotor, atau semasa saya sedang berwuduk, ia mungkin muncul sebagai, oh, saya lupa siku atau tumit saya, atau saya fikir saya tidak membasuh sebahagian daripada badan saya dan saya sentiasa mencucinya, dan ini mengambil masa yang sangat lama. Ini adalah bagaimana mereka muncul. Seperti yang saya katakan, penyakit ini berlaku dalam setiap masyarakat kerana ini adalah penyakit yang mempunyai asas biologi. Seperti yang kami jelaskan tentang kemurungan, OCD juga merupakan penyakit dengan asas biologi. Tetapi cara ia muncul bergantung pada unsur budaya. Dalam erti kata lain, dalam budaya Kristian, penyakit seperti penyakit kebersihan, penyakit simetri, penyakit mengira, dan khurafat mungkin berlaku lebih kerap. Dalam budaya kita, masalah seperti itu kebanyakannya timbul jika individu itu beragama dan perkara yang dia ambil berat. Malah penyakit ini berlaku di kawasan yang menjadi perhatian orang ramai. Jadi sebagai contoh, kesihatan kita penting kepada kita dan perkara yang berkaitan dengan kesihatan kita seperti penularan virus, penyakit yang dijangkiti atau rumah contohnya penting untuk orang ramai, keluarga adalah penting, boleh bertukar menjadi kebimbangan tentang isu tersebut. Atau unsur keagamaan adalah penting kepada orang yang bekerja. Dalam hal ini, ia bertukar kepada perkara seperti adakah saya telah berwuduk, adakah solat saya diterima, adakah ghuslim saya telah disempurnakan. Tetapi yang penting di sini bukanlah tahap pengetahuan agama atau tingkah laku agama seseorang itu. Perkara utama di sini ialah biologi seseorang. Kita tidak boleh melupakan perkara ini. Dalam erti kata lain, kerana struktur biologi terganggu, isu-isu tersebut dicerminkan seperti itu. Dalam erti kata lain, gejalanya berlaku dengan faktor agama dan budaya. Dalam budaya Kristian, ia datang kepada berkaitan gereja, pergi ke gereja. Dalam budaya India, ia muncul dengan unsur agama dan budayanya sendiri. Dalam budaya kita, ia lebih kepada mengulang wuduk, tidak boleh memulakan solat, fikiran yang tidak sepatutnya muncul ketika solat, contohnya lelaki pergi sujud, fikiran yang sangat buruk datang kepadanya dan ini sangat mengganggu seseorang. Ini mungkin timbul, tetapi penyelesaian tidak dicari di kawasan di mana ia timbul. Jadi ini bukan isu berkaitan agama seseorang. Ia sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan biologi dan struktur psikologinya. Orang ini memerlukan rawatan psikiatri dan psikologi. Apabila dia menerima rawatan itu, rawatan psikiatri dan psikologi itu, gejala itu hilang. Sebagai contoh, seseorang mengalami khayalan, halusinasi, menganggap dia dirasuk contohnya, tetapi apabila dia pergi ke ahli terapi dan bukannya pergi ke ahli terapi, ahli silap mata atau syaitan, dia menerima rawatan, ubat atau psikoterapi yang diperlukan. Jika perlu, seorang paderi juga boleh ditemu duga kerana jika dia terlibat dalam proses itu, sesuatu boleh berlaku. Dalam erti kata lain, ia boleh menyumbang kepada pengurusan proses yang lebih sihat. Kerana kadang-kadang orang boleh menganggap gejala tersebut sebagai punca penyakit. Sebab itu mereka cuba menyelesaikan isu itu dalam bidang agama atau dalam bidang budaya. Sudah tentu ada kisah terkenal tentang ini yang diceritakan dalam kisah Timur. Seorang lelaki berkata dia kehilangan jarum di suatu tempat dan dia cuba mencarinya di sana untuk masa yang lama. Orang sekeliling tertanya-tanya, mengapa anda tidak menemuinya? Jadi mengapa ini berlaku? Apabila saya bertanya, mengapa anda tidak menemuinya? Dia berkata, saya tidak kehilangan jarum ini di sini. Dia berkata, mengapa kamu menelefon ke sini? Kerana ada cahaya di sini, saya katakan. Saya mencari ini di sini kerana lampu itu ada di sini. Malah kadang-kadang kita tidak mencari sebab untuk masalah kita. Kami sedang mencari lebih banyak hasil. Sebenarnya, keputusan itu iaitu gejala-gejala itu tidak menunjukkan punca. Itulah sebabnya orang itu perlu pergi dan menyelesaikan masalah biologi dan masalah psikologinya. Apabila dia menyelesaikannya, dia menyingkirkan masalah ini. Oleh itu, adalah perlu untuk mengetahui bahawa isu-isu tersebut mempunyai dimensi yang sangat budaya, tetapi perlu membacanya secara interdisipliner. Dalam erti kata lain, pakar psikiatri, ahli psikologi, paderi atau penasihat rohani yang berurusan dengan perkara-perkara ini harus terlibat dalam proses itu. Saya fikir ia boleh menjadikan sesuatu yang kelihatan tidak dapat diselesaikan atau bertaburan dalam jangka masa yang lama lebih mudah diselesaikan. Kaunseling rohani, bolehkah anda membincangkannya secara ringkas? Sudah tentu kaunseling rohani adalah sesuatu yang telah wujud di Eropah selama bertahun-tahun sejak tahun 1930-an. Di negara kita, pada tahun 2010-an, satu amalan telah dimulakan selepas tahun 1995, tetapi sebenarnya kaunseling kerohanian lebih kepada proses daya tindak individu, iaitu amalan kerohanian dan keagamaan individu dalam proses menghadapi kesukaran yang dialami oleh individu yang mengalami situasi yang tidak diingini, tidak dijangka dalam mana-mana situasi yang sukar. Ia bermakna sokongan dari perspektif. Di negara kita, kaunseling rohani dianggap sebagai kerja yang ditujukan kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan direktorat
Direktorat Hal Ehwal Agama dan pegawainya kebanyakannya melakukan ini. Apa yang biasanya mereka lakukan, malah ia dilaksanakan dengan menyokong proses daya tindak golongan yang boleh disifatkan sebagai golongan yang kurang bernasib baik seperti wanita, OKU, pesakit, banduan, saudara pesakit, berunsur keagamaan dan kerohanian. Ini adalah amalan di Turki. Ia sebenarnya boleh menyumbang kepada proses. Dari mana? Kerana pakar psikiatri dan psikologi sudah tentu mempunyai masalah untuk sampai kepada orang ramai. Penglibatan ahli teologi atau pegawai agama yang lebih mengetahui agama dan budaya dalam proses ini sama-sama meringankan beban mereka dan memastikan proses itu diteruskan dengan cara yang lebih sihat. Tetapi sudah tentu orang yang akan melaksanakan tugas perundingan rohani ini di sini juga perlu mendapat pendidikan yang baik. Dalam erti kata lain, mereka perlu menerima latihan seperti kemahiran perundingan dan komunikasi interpersonal untuk menjalankan proses itu dengan betul. Pakar psikologi dan psikiatri tidak seharusnya membuat campur tangan yang mungkin termasuk dalam skop mereka. Jadi, mereka perlu tahu had mereka. Sekiranya peraturan ini diikuti, saya berpendapat kaunseling rohani boleh menjadi elemen sokongan dan pelengkap kepada pakar psikiatri, pakar psikologi dan pekerja sosial, terutamanya di kawasan kerja sosial dan di kawasan bermasalah seperti itu, hospital, penjara, pusat belia, pusat perlindungan wanita, pusat memerangi ketagihan. Tetapi seperti yang saya katakan, mereka perlu mendapat pendidikan yang baik kerana proses ini adalah sedikit proses perundingan. Lagi memandangkan orang yang bekerja di Kementerian Agama atau Kementerian Agama lebih menumpukan pada berdakwah dan berucap serta menerima latihan sedemikian, mereka menerima latihan perundingan seperti membangunkan lebih banyak kemahiran mendengar dan empati, dan ini sudah pun dilakukan. Kerana program ijazah sarjana dibuka dalam bidang kaunseling kerohanian dan guru-guru dari psikologi dan PDR memberi mereka latihan sedemikian. Sebenarnya, ini adalah keperluan yang dibawa oleh pembandaran pada zaman moden. Kerana dalam kehidupan moden, manusia perlu menyelesaikan masalah mereka dalam institusi. Jadi, fikirkan seseorang yang tinggal di hospital, contohnya pesakit di klinik onkologi. Dia tinggal di sana selama 5-6 bulan. Dia mengalami banyak krisis makna dalam hidupnya. Mendapat sokongan moral dalam proses ini sudah tentu boleh memberi sumbangan yang besar kepada proses tersebut sekiranya dia mempunyai orientasi dan kehendak sendiri. Bagaimanapun, kebanyakannya jururawat dan doktor yang membawa isu ini ke dalam agenda, terutamanya di hospital. Mereka menunjukkan kewujudan keperluan sedemikian. Isu ini perlu dinilai dengan cara ini. Masalah di zaman moden juga sangat rumit. Untuk menyelesaikan masalah ini, lebih banyak perspektif antara disiplin perlu dibangunkan. Kaunseling rohani adalah salah satu daripadanya. Nampak sangat penting, Tuan. Mungkin sekadar penerangan ringkas bagi yang tidak tahu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Penonton yang dihormati, kita bercakap tentang agama dan kesihatan mental hari ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.